Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah perkongsian kali ini dari bab tafsir bagi tingkatan 1 subjek Usuluddin, pelajaran yang pertama, iaitu At-Taghallub Minasyada'id, yang bermaksud cara menghadapi kesusahan. Ini diambil daripada petikan ayat-ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 153 dan 154 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, yang mati syahid itu, bahawa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyedarinya. Dalam pelajaran kali ini kita akan membincangkan tentang beberapa perkara, iaitu ayat itu sendiri, kemudian ma'anil kalimat, perbendaharaan kata, kemudian kita ada manzilatus syuhada indallah, kedudukan orang yang mati syahid di jalan Allah, di sisi Allah. Kemudian syarahul ayatain, syarah bagi kedua-dua ayat itu tadi. Kemudian kita ada sababun nuzul al-ayat, sebab diturunnya ayat. Kaifiyatul isti'anah billah, cara meminta pertolongan daripada Allah. Dan seterusnya ma yu'khazu minal ayatain, pengajaran yang boleh diambil daripada ayat yang kita bacakan tadi. Kita pergi kepada ma'anil kalimat, iaitu perbendaharaan kata ataupun perkataan seerti. Yang pertama ialah al-isti'anah, talabul ma'unati wal qudrati alal qawli wal amali, yang bermaksud meminta pertolongan dan kekuatan untuk berkata-kata atau beramal. Yang kedua, as-sabru, hamlun nafsi alal makruh, menahan diri di atas perkara yang tidak disukai. Yang ketiga, asy-syu'ur, al-ihsasu bisyai'in, merasai sesuatu. Syarahul ayatain ijmalan, syarah kedua-dua ayat ini secara umum. Yang pertama, amarallahu subhanahu wa ta'ala al-isti'anati bis-salah wal umur ad-dunyawiyah, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh agar memohon pertolongan dengan mendirikan solat, kerana ianya merupakan tiang agama. Yang kedua, as-sabru huwa habsun nafsi alal makruh, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang Islam agar meminta pertolongan dengan sabar, iaitu sabar yang dimaksudkan di sini ialah apa yang disebut habsun nafsi alal makruh, apa yang menahan diri daripada perkara yang tidak disukai. Dan yang ketiga, afdalul jihad al-badaniyah was sabru, dan sebaik-baik jihad tubuh badan ialah sabar itu sendiri.
Okey, seterusnya sababun nuzul al-ayah, sebab diturunnya ayat 154. Yang pertama, Ghuzwatu Badrin waqa'at fi 17 Ramadan fil amisani minal hijrah. Diturunkan pada peperangan Badar yang berlaku pada 17 Ramadan tahun yang kedua hijrah. Nazalat fi qatla Badrin. Turunnya ayat ini berkaitan dengan tentera Islam yang syahid di dalam peperangan Badar. Jim asy-syuhada 14 rajulan. Bilangan tentera yang syahid pada peperangan ini ialah seramai 14 orang. Minhum samaniyatu minal ansar. Daripada mereka ialah 8 orang daripada Ansar, golongan Ansar. Wa sittata minal muhajirin, dan 6 orang daripada kaum muhajirin. As-sababu, sebabnya ialah annan nas yaquluna lirrijal yaqtulu fi badrin. Manusia ataupun orang ramai berkata bagi mereka yang terbunuh di dalam perang Badar ini, mata wa zahaba anhu na'imud dunya. Si fulan itu telah meninggal, telah mati. Wa zahaba anhu na'imud dunya, dan dia telah kehilangan nikmat dunia dan kelazatannya. Fa anzalallahul ayah, maka Allah menurunkan ayat ini. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kutila Umair bin al-Humam bi Badrin. Umair bin Humam terbunuh dan meninggal di dalam perang Badar ini. Okey, kemudian kaifiyatul isti'anatu billah, iaitu cara memohon pertolongan daripada Allah. Yang pertama, al-isti'anatu bis-salah, memohon pertolongan dengan menunaikan solat, kerana ia adalah ibu segala ibadah dan ianya juga jalan penghubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-isti'anatu bis-sabri, memohon pertolongan dengan kesabaran, kerana ia menguatkan untuk menanggung atau menghadapi kesusahan dan tetap pendirian dalam menghadapi musibah. Yang ketiga, al-isti'anatu bid-du'a, memohon pertolongan dengan doa, kerana doa adalah otak kepada ibadah dan senjata bagi orang mukmin. Kemudian manzilatus syuhada indallah, kedudukan para syuhada ataupun kedudukan orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, innal jihada ibadatun tusilu ila maqamil qarbi. Jihad adalah ibadat yang dapat menyampaikan kedudukan yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, inna lisyahid manzilatun azimatun indallah. Untuk orang yang mati syahid ini, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syabbahal Quranul Karim
al-jihad bitijarah. Dan Al-Quran mengumpamakan orang yang berjihad di jalan Allah ini seperti sebuah perniagaan. Kerana apa? Kerana mereka seolah-olah menjual nyawa mereka untuk membeli syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang seterusnya ma yu'khazu minal ayat. Pengajaran yang boleh diambil daripada dua ayat ini, iaitu fadilatus sabri wal amru bihi, yang bermaksud kelebihan bersabar dan perintah Allah agar hamba-Nya sentiasa bersabar. Yang kedua, fadlus syuhada ala ghairihim, kelebihan para syuhada berbanding orang lain. Yang ketiga, izharul quwwah awil dha'fi alal mubtala, iaitu menzahirkan kekuatan dan kelemahan yang ada pada orang yang diuji. Okey, sebagai nota tambahan, kita akan sebutkan nama-nama bagi mereka yang syahid dalam peperangan Badar. Bagi golongan Muhajirin seramai 6 orang, iaitu Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib, Umay bin Abu Waqqas, iaitu saudara Sa'ad, Zul Shimalain bin Abdul Amri Al-Kazai. Yang keempat, Akil bin Bukhair Al-Layhi. Yang kelima, Mihja Maula Umar bin Al-Khattab, Safwan bin Baida. Bagi golongan Ansar, Sa'ad bin Ghaisamah, Mubashir bin Abdul Munzir, Yazid bin Haris, Umair bin Humam, Rafi bin Mu'alli, Haris bin Suraqah, Auf bin Al-Haris, dan Muawiz bin Al-Haris. Okey, pengajaran yang kita dapat ambil daripada pembelajaran kali ini ialah kita tak boleh mengatakan bahawa orang yang mati syahid di jalan Allah itu sebagai orang yang mati sia-sia, kerana mereka mempunyai martabat yang tinggi ataupun mempunyai kelebihan di sisi Allah berbanding orang lain. Dan yang kedua, Allah memberi cara untuk kita meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara, iaitu yang pertama menunaikan solat, yang kedua dengan bersabar, dan yang ketiga memperbanyakkan doa. InsyaAllah semoga apa yang kita perkatakan pada hari ini dapat memberi manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.